Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak calon STPM 2020/2021? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat. Cikgu harap tidak terlewat untuk cikgu mengucapkan selamat menduduki semester 2. Semoga anak-anak semua sentiasa ceria dalam menghadapi pembelajaran di semester 2. Pengajian pada semester 2 mengandungi 3 bahagian dan markah diperuntukkannya sebanyak 60 markah. Okey. Bahagian A, soalan struktur 4 soalan, markah diperuntukkan sebanyak 15 markah. Bahagian B, alih bentuk komunikasi daripada linear kepada bukan linear, markah diperuntukkan ialah sebanyak 20 markah. Sementara bahagian C ialah esei 25 markah. Baiklah anak-anak, di pertemuan ini cikgu akan membincangkan dan memfokuskan perbincangan kepada bahagian B, iaitu bagaimana mencari skala bagi membina media berpaksi dan mencari nisbah jejaring untuk membina carta. Okey, untuk pertemuan anak-anak, bagi membina media berpaksi ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh anak-anak. Yang pertama ialah membuat jadual. Langkah yang kedua ialah mencari skala. Sementara langkah yang ketiga ialah membina media. Oleh itu, kemahiran mencari skala perlu dikuasai bagi membina media berpaksi seperti bar compound, bar komponen, garis compound, garis komponen, bar memesum, bar piramid dan bar gabung. Mengira skala yang sesuai ataupun mencari skala sesuai ialah amat perlu supaya anak-anak dapat melukis graf ataupun membina graf di kedudukan yang betul. Kertas graf yang disediakan dalam peperiksaan lebarnya sepanjang 18 cm, sementara panjangnya ialah 22 cm. Dengan ini, anak-anak perlu melukis bar yang mempunyai ketinggian yang sesuai, ketinggian yang sesuai, supaya ada ruang yang mencukupi untuk membuat petunjuk dan sumber. Jadi perlu ketinggian yang sesuai supaya ada ruang untuk buat petunjuk dan sumber. Bagi media berpaksi seperti bar gabung, bar compound, garis compound, garis komponen, biasanya boleh gunakan 12 cm nilai 12 cm untuk mencari skala. Okey. Contohnya, okey. Ini ialah bar compound bar compound. Contoh bar compound. Okey. Jadi untuk membina bar seperti itu, anak-anak perlu mencari nilai tertinggi dalam jadual nilai tertinggi dalam jadual. Okey, ini nilai tertinggi dalam jadual 100363, nilai tertinggi dalam jadual. Jadi anak-anak boleh ambil nilai tertinggi dalam jadual 10,363 juta bagi dengan 12 cm. Bagi dengan 12 cm. 10,363 juta bagi dengan 12 cm. Jadi anak-anak akan dapat 863.58 juta 863.58 juta. Jadi 1 cm sebanyak 1 cm ialah 863.58 juta. Untuk pengetahuan anak-anak, skala ini adalah tidak sesuai tidak sesuai. Jadi tidak sesuai. Jadi anak-anak perlu permudahkan nilai ini, permudahkan dengan cara perbesarkan
dengan cara perbesarkan nilai 863.58 juta diperbesarkan kepada 1000 juta, ya, diperbesarkan kepada angka 1000 juta. Jadi skala yang tepat ialah ataupun skala yang sesuai ialah 1 cm 1000 juta. Ya, 1 cm sama dengan 1000 juta. Ya, jadi anak-anak perlu perbesarkan, ya, perlu perbesarkan nilai data 863.58 juta menjadi perbesarkan dan permudahkan kepada 1000 juta, ya. Jadi skala sesuai ialah 1 cm sama dengan 1000 juta. Jadi di sini anak-anak boleh tahu bar yang paling tinggi untuk anak-anak lukis ialah dengan cara membagi, ya, 10,363 juta bagi dengan 1000, anak-anak akan dapat 10.3 cm, ya. Jadi bar yang paling tinggi untuk anak-anak lukis ialah 10.3 cm. Jadi tidak sampai 12 cm. Jadi dengan ini anak-anak akan mempunyai ruang yang cukup untuk membuat sumber dan juga untuk membuat petunjuk. Okey. Makna untuk bar compound, bar komponen, garis compound, garis komponen, bar gabung, ya, anak-anak boleh gunakan 12 cm, ya, untuk mencari skala, iaitu nilai tertinggi dalam jadual. Ya, nilai tertinggi dalam jadual dibagi dengan 12. Jadi anak-anak akan dapat 1 cm sama dengan berapa. Contohnya nilai tertinggi dalam jadual 10,363 juta dibagi dengan 12 cm, anak-anak akan dapat 863.58 juta. Jadi nilai ni tidak sesuai. Jadi anak-anak permudahkan nilai ni dengan cara perbesarkan, iaitu 863.58 juta diperbesarkan kepada 1000 juta. Jadi skala yang sesuai ialah 1 cm sama dengan 1000 juta. Jadi untuk mengetahui bar paling tinggi yang perlu anak-anak lukis, anak-anak boleh bagikan 10,363 bagi dengan 1000. Jadi anak-anak akan dapat 10.3 cm, ya. Jadi ini bar paling tinggi untuk anak-anak lukis, ya. Ini untuk bar komponen, ya. Untuk bar compound, ya, untuk bar compound, ya. Untuk bar compound makna anak-anak perlu mengambil, ya, mengambil nilai tertinggi dalam jadual, ya, untuk bar compound. Bagi bar komponen agak berbeza daripada bar compound, ya. Cara mencari skala bar komponen agak berbeza daripada bar compound. Ini contoh bar komponen, ya. Ini contoh bar komponen. Ini contoh bar komponen. Jadi untuk melukis bar seperti ini, dia bertingkat-tingkat ni, ya, dengan cara kita tokok angkanya, anak-anak perlu mengambil nilai jumlah, ya. Contoh kita gunakan jadual yang sama. Anak-anak boleh, jadi untuk mencari skala bagi bar komponen, anak-anak perlu ambil jumlah tertinggi dalam jadual, ya. Jumlah tertinggi. Ini jumlah tertinggi, ya. Jumlah tertinggi, ya. 23051. 10,363 ini ialah nilai tertinggi untuk mengira skala bar compound. Jadi untuk mengira skala bagi bar komponen, anak-anak perlu mengambil jumlah, ya, jumlah tertinggi, bukannya nilai tertinggi dalam jadual. Anak-anak perlu ambil jumlah tertinggi, iaitu 230. Ini jumlah, ya. Jadi daripada 3 jumlah ni, ini yang tertinggi. Anak-anak perlu ambil jumlah tertinggi dalam jadual, jumlah tertinggi. Okey, jumlah tertinggi ni, ya, jumlah tertinggi ataupun nilai jumlah tertinggi ni anak-anak bagi dengan 12 cm. Contohnya 23,051 juta dibagi dengan 12 cm. Jadi anak-anak akan dapat 1920.91, ya. 1920.91, ya. Apabila dibagi dengan 12 cm, 23,051 juta bagi dengan 12 cm, anak-anak akan dapat 19, ya, 1920.91. Okey. Jadi angka-angka ni, ya, angka ni anak-anak
permudahkan dan perbesarkan kepada 2000 ya. Jadi yang paling hampir ialah 2000. Jadi skala yang sesuai ialah 1 cm sama dengan 2000 juta ya. 1 cm sama dengan 2000 juta ya. 1 cm sama dengan 2000 juta. Jadi 1920.91 tidak sesuai digunakan. Anak-anak perbesarkan kepada nilai 1 cm kepada 2000 juta. Ini skala yang sesuai ya, skala yang sesuai. Ini bagi bar komponen ya. Jadi yang pertama tadi bar compound, yang kedua bar komponen. Okey, seterusnya untuk bar memesong ya, untuk bar memesong. Ha? Untuk bar memesong ataupun garis memesong. Okey, ini contoh bar memesong ya. Ini contoh bar memesong. Makna contoh bar memesong. Jadi ada positif, sebelah atas ni ialah nilai positif, daripada kosong ke bawah ialah nilai negatif. Ya, nilai negatif. Yang sebelah atas ni ialah nilai positif. Ya, sebelah atas ni adalah nilai positif dan tengah ialah titik origin kosong. Okey. Jadi untuk membina bar memesong ataupun garis memesong yang ada nilai positif, yang ada nilai negatif, iaitu ada nombor positif dan ada nombor negatif. Jadi untuk membina bar memesong ataupun garis memesong, apa yang perlu anak-anak lakukan ialah anak-anak ambil nombor nilai tertinggi yang paling tinggi, nombor nilai positif ya, nilai positif ya, nombor nilai positif yang paling tinggi sudah ada ya. Nombor nilai tertinggi positif campur dengan nombor nilai tertinggi negatif ya. Nilai tertinggi positif, nilai tertinggi negatif. Contohnya ya, contohnya daripada jadual, nilai tertinggi positif ialah 53.8. Nilai nombor tertinggi, bukan nilai ya, nombor ya. Nombor tertinggi positif ialah 53.8 ataupun data tertinggi positif ialah 53.8. Data tertinggi negatif ialah 45.2 ya. 53.8. Okey, ini nombor ataupun data tertinggi positif. Ini data tertinggi negatif 45.2. Jadi anak-anak campurkan dua ni ya, iaitu nombor nilai tertinggi positif campur dengan nilai tertinggi negatif, anak-anak bagikan 12 ya, bagikan dengan 12 cm, iaitu 53.8 campur dengan 45.2 anak-anak akan dapat 99. Kemudian bagikan dengan 12, anak-anak akan dapat 8.25. Jadi angka ni anak-anak perbesarkan untuk supaya menjadi mudah, menjadi 10 ya. Angka ni tidak sesuai digunakan sebagai skala. Jadi anak-anak permudahkan ya, permudahkan dengan cara perbesarkan menjadi angka 10. Jadi skala yang sesuai ialah 1 cm sama dengan 10 ya. Biasanya kalau bar memesong dia dalam bentuk peratus ya, 1 cm sama dengan 10 peratus. Okey. Jadi untuk bar memesong, anak-anak ambil nilai tertinggi positif, bukan nilai ya, bukan nilai, silap. Anak-anak ambil nombor ataupun data tertinggi positif campur dengan data tertinggi negatif. Data tertinggi positif campur dengan data tertinggi negatif. Kemudian anak-anak bagikan dengan 12 cm. Contohnya daripada jadual tadi, nombor tertinggi positif ialah 53.8 dan data tertinggi negatif ialah 45.2. Jadi anak-anak akan dapat lebih kurang 99 ya. 99 dibagikan dengan 12. Jadi jawapannya 8.25. Jadi angka ini tidak sesuai ya, tidak sesuai. Tidak sesuai. Bila tidak sesuai, anak-anak permudahkan dengan cara perbesarkan menjadi 10. Sebab yang hampir dengan 8.25 ialah 10. Okey. Jadi skalanya 1 cm sama dengan 10. Ya, skalanya 1 cm sama dengan 10.
Okey, seterusnya untuk membina graf piramid ya. Untuk membina graf piramid, ini contoh gambar graf piramid. Okey, ini contoh gambar graf piramid ya. Jadi graf piramid ini terdapat, kita katakan terdapat dua, makna terdapat dua pemboleh ubah yang berlainan ya. Contohnya bandar, luar bandar. Okey. Jadi untuk membina graf seperti ini, untuk membina graf yang seperti ini, biasanya graf ini ialah komponen pemboleh ubahnya ialah berkembar ya. Contoh bandar dan luar bandar. Ya, kembar bandar, luar bandar. Untuk membina graf seperti ini, cara mengira skalanya ialah anak-anak ambil ya, ini contoh jadualnya, ya, yang cikgu sediakan. Jadi anak-anak boleh pilih data yang paling tinggi daripada jadual ni ya. Ini data yang anak-anak boleh pilih data yang paling tinggi daripada jadual ya. Jadi daripada ni, ini bandar ya, ini luar bandar. Jadi daripada semua data, daripada semua jadual ni ya, daripada semua data ni, yang paling tinggi ialah anak-anak pilih data yang paling tinggi ialah 2512600 ya. Bila cikgu tengok ya, ini data yang paling tinggi. Jadi anak-anak ambil data yang paling tinggi. Jadi 2512600. Data ni anak-anak bagikan dengan 8 ya. Anak-anak bagikan dengan 8 cm ya. Data paling tinggi 2512600 anak-anak bagikan dengan 8 ya, 8 cm. Jadi anak-anak akan dapat 314.075. Bukan 314.075, 314.075 ni koma ya anak-anak, koma. Jadi angka ni ya 314.75. Jadi angka ni anak-anak perbesarkan ya menjadi 350,000 ya, 350,000. 314,075 anak-anak perbesarkan menjadi 350,000. Jadi skala ya yang sesuai ialah 1 cm sama dengan 350,000 ya, 350,000. Ini skala yang sesuai ya. Skala sesuai ialah 350,000. Okey. Contohnya ya, ni 1 cm. 1 cm. Ini angka ribu di sini ya, angka ribu, ratus ribu. Jadi 3.5, 350,000. 1 cm sama dengan 350,000 ya, 350,000. Okey. Ini untuk graf piramid ya. Untuk graf piramid anak-anak bagikan dengan 8 ya, bagikan dengan 8, ambil data tertinggi yang paling tinggi ya, data yang paling tinggi bagikan dengan 8 ya, bagikan dengan 8 cm ya. Jadi anak-anak akan dapat ni contoh, ini contoh ya. Ini data yang paling tinggi bagikan dengan 8, anak-anak akan dapat 314,075. Anak-anak perbesarkan akan menjadi 350,000 ya. Jadi skala 1 cm 350,000. Okey. Untuk membina catapan ya, untuk membina catapan anak-anak perlu mencari terutama catapan berbanding ya. Catapan terbagi kepada dua, catapan berbanding, catapan bertingkat. Okey. Untuk catapan berbanding ya, untuk membina catapan berbanding perlu kepada nisbah jejari ya. Perlu kepada anak-anak perlu mencari nisbah jari. Makna terdapat dua catapan ya, terdapat dua catapan. Catapan berbanding ni ada dua catapan. Jadi anak-anak untuk membina catapan berbanding, anak-anak perlu mencari nisbah jari. Perlu mencari nisbah jari. Okey. Ini contoh catapan ya, ini contoh catapan berbanding. Jadi anak-anak perlu mencari nisbah jejari ya, nisbah jejari pada ya sebelum membina catat. Okey.
Biasa jejari, ya, jejari disebabkan untuk membina dua catapai. Jadi bagi jejari pai yang besar tidak boleh lebih, ya, tidak lebih daripada 5 cm, ya, tidak boleh lebih daripada 5 cm. Kalau lebih daripada 5 cm, makna kedua-dua cata agak besar, ya, agak besar. Jadi kemungkinan tidak mencukupi ruang, ya, untuk membuat petunjuk dan sumber. Okey. Jadi catapan berbanding terdapat dua situasi. Situasi yang pertama ialah masa, Yang kedua selain masa, lah, selain masa. Ya, mungkin berbagailah, contohnya negeri ke, bandar, luar bandar, sektor ke, ya. Contohnya sektor ekonomi, sektor sosial, import, ekspor. Kalau masa misalnya 206, 207, okey. Okey, di sini cikgu akan tunjukkan bagaimana mencari nisbah jejari, ya, nisbah jejari. Okey, untuk masa dia agak jelas biasanya. Contohnya 206, 207. 206, 207 mestilah kita sebut 206 dulu, ya. Selepas tu barulah kita sebut 207. Untuk membina untuk mencari nisbah jejari, anak-anak perlu ambil jumlah, ya, jumlah keseluruhan, ya. Jumlah keseluruhan. Contoh 206, 207. Jadi anak-anak perlu ambil nilai jumlah, ya, nilai jumlah 206 dan nilai jumlah 207. Ini nilai jumlah 206. Ini nilai jumlah 207. Jadi anak-anak perlu gunakan nilai jumlah ni untuk mencari nisbah jejari, ya. Perlu gunakan nilai jumlah. Okey. Katakan 4761 ya. 4761 ini nilai jumlah 206. Anak-anak bagikan dengan 4761 punca ganda, ya. 4761 bagi 4761 punca ganda 2, otomatik anak-anak akan dapat 1. Sementara untuk jumlah 207, ya, 207, anak-anak ambil jumlah 207 5463 202 5463 202 bagi dengan 4761371. Ini 206, ni 206. Anak-anak ambil jumlah 207 5463 202 bagi dengan 4761371 punca ganda, ya, punca ganda 2. Jadi anak-anak akan dapat 1.07. Jadi nisbah jejarinya 1 nisbah 1.07, ya. Untuk 206, apabila kita bagi angka yang sama, otomatik anak-anak akan dapat 1. Untuk 207, ya, anak-anak akan dapat dengan cara 5463 202 bagi dengan tahun 206 4761371 punca ganda. Jadi anak-anak akan dapat 1.07, ya. Jadi nisbah jejari kena 2 titik perpuluhan, ya, 2 titik perpuluhan. Jadi daripada nisbah jejari, anak-anak perlu mencari jejari, ya. Anak-anak perlu mencari jejari bagi kedua-dua jejari. Okey. Nisbah yang kita dapat 1 nisbah 1.0. Okey. Silap, ya, bukannya 1.07, ya, 1.03, ya, 1.03. Okey, bukan 1.07, ya, 1.03. Okey. Jadi okey. Nisbah jejarinya 1 nisbah 1.03. 1 nisbah 1.03. 2 titik perpuluhan, ya. Jadi daripada nisbah jejari, anak-anak dapat cari jejari. Okey. Nisbah 1 nisbah jejari 1 nisbah 1.03.
Jadi anak-anak tengok yang mana lebih besar. Okey. Jadi 1.03 lebih besar daripada 1. Jadi ini letak di sebelah kanan, letak di sebelah kanan. Jadi anak-anak tentukan selalu. Ya, anak-anak tentukan berapa hendak jejari, berapa anak-anak nak letak jejari. Maknanya tidak lebih daripada 5 cm. Jadi di sini cikgu letak 4 cm, ya. 4 cm untuk nisbah yang lebih besar, ya. Misalnya 1.03 lebih besar daripada 1. Jadi automatik cikgu letak 4. Anak-anak boleh letak 5 pun boleh, tapi tidak boleh lebih daripada 5. 4, 4.5, 5, ya. Tak ingat, ya, anak-anak tidak lebih daripada 5. Jadi di sini cikgu letak 4. Jadi untuk mencari jejari bagi yang ni, anak-anak ambil 4 bagi dengan, bila kita pergi ke sebelah kiri, okey, untuk tentukan jejari yang ni, okey, anak-anak ambil nilai 4 ni, ya, bila kita pergi ke sebelah kiri, anak-anak ambil nilai 4 bagi dengan 1.03. 4 bagi dengan 1.03 ni. Okey, 4 bagi dengan 1.03. Jadi automatik untuk 1 ni, ya, jejari yang lebih kecil ni anak-anak akan dapat 3.8 cm. Sementara yang lebih besar ni anak-anak akan dapat 4 cm. Jadi jejari yang lebih besar ni automatik anak-anak letak sama ada 4 ataupun 5, tidak lebih daripada 5. Anak-anak nak letak 4.0 pun boleh. Jadi, ya, jadi untuk dapat jejari yang lebih kecil, cara yang satu lagi, anak-anak bagikan, bila bagikan 4 bagi dengan 1.03. Jadi anak-anak akan dapat 3.8 cm. Jadi kedua-dua cara ni yang lebih kecil ialah 3.8 cm dan yang besar ialah 4 cm. Okey, ini situasi yang pertama, ya. Situasi yang pertama, makna sekiranya sebelah kanan lebih besar daripada sebelah kiri. Di sini 1.03 lebih besar daripada 1. Di sini cikgu letak 4, kan? Cikgu letak 4. Jadi untuk cari yang sebelah kiri, ya, anak-anak ambil 4 bagi dengan 1.03. Jadi anak-anak akan dapat 3.8 cm. Jadi jejarinya lebih kecil, ya, lebih kecil daripada yang kanan. Yang ni sebelah sini, yang kanan ni 4 cm, yang kiri 3.8 cm. Untuk situasi yang kedua, sekiranya nilai sebelah kiri, nisbah sebelah kiri, lebih besar daripada sebelah kanan. Lebih besar daripada sebelah kanan. Contohnya 1 nisbah 0.83, ya, 1 nisbah 0.83. Jadi yang ni, yang kiri lebih besar daripada kanan. Okey, jadi di sini untuk yang besar ni automatik cikgu letak 4, ya. Biasanya cikgu letak 4. Jadi untuk cari yang sebelah kanan, bila pergi ke sebelah kanan, kita kena kali, ya. Anak-anak kali, ambil 4 kali dengan 0.83, ya. 4 kali dengan 0.83. Jadi anak-anak akan dapat nilainya ialah, nilai jejari ialah 3.32 cm. Anak-anak akan dapat 3.32 cm. Jadi yang sebelah kiri ni 4 cm, yang sebelah kanannya 3.32 cm. Okey, ya. Jadi terdapat dua kaedah yang berbeza, ya, untuk mencari jejari, ya. Okey, makna sekiranya yang kanan lebih besar daripada yang kiri, anak-anak kena bagi, okey, kena bagi. 4 bagi dengan 1.03. Sekiranya yang sebelah kiri lebih besar daripada sebelah kanan, jadi automatik anak-anak letakkan 4 pada sebelah kiri. Ini terpulang pada anak-anak nak letak 5 ke 4.5 ke, tapi tidak lebih daripada 5. Jadi untuk mencari jejari bagi carta sebelah kanan, anak-anak kena kali 4 kali 0.83. Jadi di sini automatik anak-anak akan dapat 3.32. Jadi yang sebelah kiri 4 cm, sebelah kanan 3.32. Okey, itu saja yang dapat cikgu kongsikan pada kali ini. Harap-harap anak faham.
di atas penjelasan yang cikgu bagi. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang ya. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Okey, jangan lupa anak-anak subscribe.